إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وعلى نيتنا وحاجاتنا يا الله بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kami syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antaripa rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sayup je hari ini Pertama, kita dah berada pada fasa endemik. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang baik untuk kita pada sudut ibadat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, sebagai orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, yang perlu diambil cakna oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, makin hampirnya kita kepada kiamat, maka tanda-tandanya makin banyak. Maka apa yang berlaku kepada umat Muhammad disyarahkan oleh para ulama, makin hampir dengan kiamat itu, kebanyakan daripada umat Muhammad ini dia tidak perasan akan tanda-tandanya. Itu biasa. Dan para ulama menyebutkan hampirnya kita nanti, sehingga kan ulama menyebutkan, saya pernah cerita dulu, walaupun telah digelapkan dunia ini sebelum terbitnya matahari belah barat, disyarahkan oleh ulama, kasih sayangnya Allah ini kepada umat Rasulullah sebelum dibangkitkan matahari, dinaikkan matahari di sebelah barat, Allah akan gelapkan dunia 3 hari. Walaupun begitu digelapkan 3 hari, masih lagi umat Muhammad ini menyangka bahawa itu hanya fenomena alam sahaja. Sehinggalah diterbitkan belah barat, barulah
Bagi mereka yang ada ilmu, barulah mereka perasan, oh inilah tanda kiamat besar. Baru nampak. Dan ulama menyebutkan sampai tahap ceteknya ilmu di akhir ini. Kerana apa cetek ilmu? Pertama, diangkatnya mereka yang ada ilmu di dalam dadanya, yakni para ulama. Ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama akhirat. Imam Ghazali syarahkan ulama 3 jenis. Pertama, ulama-ul akhirah. Yang kedua, ulama-us sultan. Yang ketiga, ulama-usu. Yang kita bahas ni awal ini ulama-ul akhirah. Apa tanda mereka ulama-ul akhirah? Ilmu mereka ini bertahan sehingga akhir zaman. Antara dia yang kita lihat adalah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Apa tanda lagi ulama akhirat? Di luar dan dalamnya sama. Di luar dan dalamnya sama. Bagaimana dia mengata menuturkan sunnah Rasul, maka pada diri dia diamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dalam kehidupannya, bukan di hadapan orang, tidak. Di dalam kehidupannya hidup amalan-amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tandanya yang lain juga, kulil haqq, sentiasa bercakap benar, walau kana muran, walaupun ia pahit, disampaikan. Dan yang keempat, antara tanda juga kata Imam Ghazali, di dalam hatinya tidak hubbud dunia, dan lahir pada tubuh badannya berzuhud pada kehidupan dunianya. Inilah tanda-tanda antaranya yang disyarahkan oleh para ulama kita. Di sini bukan untuk kita bandingkan, oh ini bukan ulama akhirat ni. Bukan. Tapi menjadi panutan hati kita. Ilmu boleh diambil daripada sesiapa pun. Akan tapi ruh, rahsia di sebalik ilmu yang disampaikan itu, yang menjadi titik tolak kekuatan kepada kita, orang yang mendengar untuk mengamalkan ilmu tersebut ataupun tidak. Baik. Mukadimah tak panjang dah lewat. Pertama, syukur pada Allah. Kena syukur ni tuan-tuan. Besok satu waktu nanti kita tak boleh datang rumah Allah dah. Tak boleh datang. Tak boleh datang. Bila ustaz? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tak boleh datang dengan makna apa? Pertama, memang tak nak datang. Pertama, Allah hijabkan bagi mereka yang tidak ada cahayanya nur, nurnya iman kepada Allah Ta'ala, sehingga dihijabkan hatinya, tak mampu nak datang rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, sampai zamannya Dajjal, itu pun disekat mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena syukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muka surat 32. 32 Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dalam catatan saya, kita dah baca sampai doa. Tapi sebab lama tak kelas, kita baca awal balik boleh? Ulang sedikit saja boleh Qala musannif, yang keempat, adab-adab pergi ke masjid. Adab-adab pergi ke masjid. Pertama, kita dah bahaskan sebelum ini, masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal perkataan sajada, yakni sujud. Masjid, tempat sujud-sujud. Tempat sujudnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak syarah panjang lughah. Antara sunnah yang digalakkan apabila melihat masjid, sebelum pergi ke masjid, kalau dalam musafir melihat masjid, apa perkara sunnah dan sunat diamalkan oleh kita? Pertama adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda musafir itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berjalan safar, pergi bercuti ke mana-mana, ni cuti sekolah ni, nak pergi cuti mana-mana, pertama di dalam planning kita itu, kita letakkan mana rumah Allah yang kita nak singgah. Itu pertama. Untuk saya lakukan solat jamaah ataupun solat fardu saya. Itu pertama. Itu tanda diberkahi. Maka para ulama menyebutkan, kata guru saya, kalau di dalam planning kita dengan keluarga, yang diutama ni maksud dia apa? Tempat destinasi yang kita pergi itu
kita pastikan dulu ada rumah Allah di sana. Kebanyakannya mereka yang mendahulukan niat ini, maka segala urusan dalam percutiannya, safarnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda dimudahkan? Banyak macam-macam benda. Allah jaga, pelihara barang kita. Allah pelihara kereta kita. Allah pelihara anak-anak kita. Sebab kita perlu tahu, di dalam kita berjalan, berbagai-bagai keadaan boleh berlaku. Musibah demi musibah boleh berlaku. Antara musibah yang berlaku, kadang-kadang orang tadi dia jaga sembahyang, dia jaga amalan dia, tapi datang musibah pada dia. Kerana apa? Antaranya dalam planning, dalam mesyuarat awal bersama dengan keluarga dia, tidak dititik beratkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ini diutamakan oleh Rasulullah. Hujahnya bagaimana? Apa hujahnya? Rasulullah kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, bila Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, pertama apa yang Nabi buat? Nabi dirikan masjid. Kalau kita pergi umrah, adanya Masjid Quba. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Sampai saja satu tempat Nabi dirikan masjid. Sampai satu tempat Nabi dirikan masjid. Ini tempat untuk menghadap Allah dahulu. Sehingga kan kalau menurut pandangan Al-Imam Nu'man bin Sabit, yakni dalam mazhab Hanafi, kalau kita lihat sahabat-sahabat kita, saudara kita daripada India kan, biasanya mereka yang datang ke tempat-tempat wilayah yang mereka hijrah, mereka akan dirikan masjid dulu. Tu kat tempat kita ada masjid India. Pergi Amerika pun ada masjid India. Tempat mereka dulu, yang first dulu mereka dirikan apa dia? Masjid dulu. Sebab tu kita lihat apa perancangan mereka jadi. Kalau orang tanya apa taktik restoran mamak ni boleh naik ni? Kerana atuk-atuk dia dulu yang hijrah ke sini, mereka naikkan dulu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tak mampu ni kita. Antara cara lain bagaimana? Setiap planning kita mendahulukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masjid. Apabila melihat rumah ibadat selain daripada masjid, kita melihat temple dan sebagainya, apa adabnya? Bagaimana keadaan, apa yang perlu kita buat? Ni diajarkan oleh para ulama kita. Mengangkatkan tangan kiri, tuan-tuan buat dengan saya. Menunjukkan dengan jari telunjuk, kemudian ditunjukkan di tempat ibadat tersebut, temple dan sebagainya. Baca la ilaha illallah. Buat saya tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'bud illallah. Ni kalau ingat lagi, saya pernah syarah dulu ni. Bila melihat tempat yang mensyirikkan Allah, yakni ibadat selain daripada Allah Ta'ala, maka sunatnya para ulama menyebutkan, bagi mereka yang beriman, sunatnya menafikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, diulang 3 kali, dan di akhirnya dengan la ma'bud illallah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Sunat. Dan kalau melihat pada tempat gereja, ni ada syarah para ulama juga, beza gereja yang asalnya agama samawi, agama langit, yakni daripada Nabi Nabi Isa alaihi salam, ajaran daripada kitab Injil. Maka gereja ini sebahagiannya para ulama mengajarkan kepada kita untuk membacakan dahulu suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menafikan bagaimana keimanan mereka, keyakinan mereka yang mengatakan Allah itu beranak dan Allah ini begini dan begitu, kita nafikan dahulu. Barulah membacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Ini adab dalam melihat. Kekuatan bagi mereka yang mengamalkan istiqamah. Orang dulu, tok-tok guru, kalau di selatan Thai, kalau kita lihat amalan-amalan mereka ini, mereka berjalan sahaja, keluar daripada pondok, berjalan sahaja ke tempat satu-satu destinasi. Kalau melintasi di kawasan-kawasan, maaf saya sebut tempat ibadat Buddha dan sebagainya, mereka tunjuk dengan jari mereka
tempat tadi tutup. Orang tak boleh datang ibadat. Mesti ada apa-apa musibah berlaku. Tok Guru punya amalan mereka kerana istiqamah. Dan la ilaha illallah tadi dengan nafi yang betul. Nafi dan isbat yang betul. Sifat 20 tu kemaslah. Wujud kidam tu kemas dalam hati, aqaid. Dah pegang betul, disebutkan sehingga Allah hapuskan tempat yang dinafikan oleh para masyayikh kita untuk orang datang ibadat di tempat tersebut. Sebab tu bila tahu saja tempat-tempat ni ada musibah-musibah, tentera Thailand datang pergi serang pondok. Dia tahu Tok Guru keluar daripada kenapa tiba-tiba berlaku letupan ni semua? Apa salah orang petani, apa salah orang Islam yang duduk pondok? Diorang tak kacau, tak. Bila diorang rasa tempat diorang ini datang musibah, diorang tahu amalan-amalan orang Islam telah menandingi amalan mereka. Itu kesan dia. Cubalah tuan-tuan. Mana tuan-tuan pun Tok Guru juga kan? Pergi tutup tu kawan tu punya tempat kan. Baik. Allahu Akbar. Kerana lemah kita dengan amalan agama, sehingga amalan agama kita ini direndahkan oleh orang bukan Islam. Dan sekarang ni polemik yang berlaku, sehingga kan juga para ulama menyebut bukan saja orang bukan Islam, orang Islam sendiri meremehkan amalan agama. Sehingga tak tahu beza dah akhir ni macam mana. Naik gunung ambil uduk pun masalah. Jadi masalah dah sekarang. Sehingga buta dengan sejarah yang berlaku. Tempat yang dia ambil wuduk tu tak tahu ke tempat apa tu dulu. Zaman sekarang dia tak diri masjid kat situ. Tu perlunya kita ni kepada ilmu sebenarnya. Boleh banyak cakap tanpa ilmu, nampak jahil tu. Nampak jahil tu. Saya tak nak komen lebih lah bab tu. Baik. Yang tahu-tahulah, yang tak tahu lebih baik. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh, jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabnya kita dah bahas sebelum ini. Bila bangun daripada tidur sahaja, pertama adalah baca doa. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Tu yang terbaik. Kalau doa panjang boleh rujuk kat belakang ni ada. Diajarkan oleh Imam Ghazali. Kata Nabi, bila mengatakan Allah bangun tidur, satu ikatan terbuka. Apa ikatan Ustaz? Bila seorang yang beriman itu tidur, maka akan diikat tubuhnya dengan 3 ikatan. Maka ikatan pertama akan terbuka apabila bangun daripada tidur, mengucapkan kalimah syukur kepada Allah ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, apabila mereka bersuci, beristinja. Dan syarahnya para ulama lebih baik lagi mereka berwuduk, suci daripada hadas kecil dan besar, kedua-duanya. Maka ikatan kedua terbuka. Dan bangun daripada tidur tadi, kemudian melakukan solat sunat 2 rakaat. Yang ringkas. Ingat, bangun tahajud, bangun dengan berilmu. Apa tanda berilmu? Nabi tidak bangun malam terus melakukan solat yang panjang, tidak. Nabi awali dengan solat sunat yang pendek dahulu. Solat sunat yang pendek dahulu. Antara yang digaris pandukan oleh Al-Habib Umar Al-Hafidh adalah dibacakan pada awalnya kuliah, kemudian kulhu. Paling pendek. Ataupun berapa ayat. Ataupun lemah Ustaz nak pendek betul Al-Fatihah pun boleh. Pun boleh juga. Kalau semua sama je, tak apalah nak buat macam mana kan. Bagi mereka sebenarnya semain sunat malam, sunatnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Wahai imam-imam yang ada dan live. Dan live ni lah kalau imam-imam. Dan di sini. Sunat bagi kamu memendekkan bacaan ketika berjemaah. Ketika berjemaah. Jangan layan jemaah yang tidak berilmu. Jangan layan jemaah yang tidak berilmu. Sunat kamu, bahkan dituntut. Dituntut. Bacaan kamu pendek-pendek tadi menyebabkan ruksah bagi jemaah. Kemudahan bagi mereka.
Jangan disebabkan bacaan kamu panjang-panjang, fitnah bagi mereka, ujian bagi mereka, tak datang sembahyang berjemaah lepas tu. Solat yang panjang adalah kamu dengan Allah sahaja, yakni di malam hari. Itu lebih baik. Bahkan diajarkan oleh para ulama kita, di malam hari inilah kita ini mentasmi'kan bacaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperdengarkan. Mereka yang hafal Quran, tengah malamlah paling baik untuk mempamerkan bacaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain nilainya. Lain nilainya. Dan sebelum melakukan solat sunat, antara sunnah yang digariskan oleh para ulama, ini saya tak sebut sebelum ni. Apa dia? Baring sebentar. Ini sunnah yang boleh dikatakan tidak ada dah zaman ni. Yang kurang ada tapi kurang diamalkan. Apa dia sunnah? Sunnah dia, Nabi kebiasaannya solat sunat di rumah. Solat sunat subuh ni saya dah bahas dah. Di rumah dengan di masjid ni kita dah bahas dulu. Kalau mampu selepas solat sunat fajar ini ataupun solat sunat qabliyah subuh ini, antara sunnahnya apa dia? Baring sebentar. Baring sebentar. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baring macam mana ustaz? Ada cara dia, ada beza. Bukan tidur baring. Baring sebentar. Macam mana baring sebentar? Beza baring ketika tidur dan baring ketika mengamalkan sunnah ini. Bagaimana diajarkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Antara disyarahkan oleh para ulama dengan menungkatkan tangan. Kalau kita baring biasa, kita tak tongkat tangan. Kita baring atas lambung. Betul? Beza ketika baring selepas solat sunat subuh adalah menungkatkan. Begini. Tepi pantai tu. Bagaimana keadaan sunnahnya? Sunnahnya adalah di lambung kanan. Di lambung kanan. Tongkat sebentar. Apa hikmahnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Bantani, beliau mengatakan bahawa baringnya Rasul dan memberi makna ibrah pengajaran kepada kita bahawa apa? Bila kita bangkit untuk solat sunat dan kita baring sebentar selepasnya, menandakan lemahnya kita untuk melakukan suatu perkara dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baring tadi menandakan lemahnya kita. Menandakan lemahnya kita. Tak fahamlah ustaz. Banyak sembahyang hajat. Banyak sembahyang hajat untuk bagi faham. Sekarang ni akhir zaman banyak orang tak faham. Kerana lemah aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahlah banyak tak faham, banyak pula bertanya dah satu. Dah banyak tak faham, banyak pula tolak, banyak pula argument yang lebih, menyebabkan keberkatan ilmu itu kurang. Keberkatan ilmu itu kurang. Baik, baring begitu. Kalau mampu. Situasi yang akan berlaku di sini, bukan di sinilah, di tempat kita ini, bila sesuatu perkara yang pada sudut ilmunya ada hujjah, ada sunnah Rasul, tapi apabila dilakukan dan kalau ditegur oleh mereka yang tidak berilmu, biasanya kita akan stop. Betul? Tak buatlah ni, jadi fitnah. Kita kata jadi fitnah. Bukan jadi fitnah. Kita kalah dengan dia sebenarnya. Patutnya kita kena kuat dengan mengamalkan sunnah tersebut. Bukan kita kalah dengan dia, tidak. Tapi kerana kita dengan perkataan kita yang mengatakan boleh mendatangkan fitnah tadi, menyebabkan sunnah ini makin lama makin lupus. Akan datang, para ulama menyebutkan lebih banyak lagi sunnah yang akan lupus, yang kita tidak amalkan lagi. Itu kena jaga-jaga, insya-Allah. Boleh? Ni amal sutra dah ada subhanallah. Boleh insya-Allah menegak amal tu. Doanya ketika berbaring, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izra'il ajirni minan nar. 3 kali baca doa ini ketika Allahumma Rabba
Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, Allahumma ajirni minan nar. Wahai Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Mikail, Tuhan kepada Israfil, Tuhan kepada Izrail, ajirni minan nar. Jauhkan aku daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Baik. Amalan ini adalah yang digaris pandukan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Dapat? Saya nakal begitu. Jelas. Sini tak ada Wahabi senang sebut. Kalau tidak nak kena sebut dalil mana, hujah mana, hadis mana, berat. Berat. Allahu akbar. Baik. Itu tak ada dalam ni itu boleh tambah. Boleh tambah. Kalau mampu lakukan amalan tersebut lebih baik. Lebih baik. Kadar tidur baring tadi, kadarnya dengan dibacakan tiga doa tadi. Cukup. Jangan baring sampai orang nak mula semayang. Ingat baring sekejap saja mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada sudut rawatan Islam, mereka yang berbaring dahulu sebelum daripada mendirikan solat sunat subuh yang panjang. Biasanya solat fardu subuh, mereka berbaring dahulu. Biasanya mereka ini tidak terkena gangguan pada hari itu. Biasanya dengan doa yang dibacakan tadi. Tapi ni susah nak amal ni. Amalan ni susah nak amal. Bangun pun dah 6.30 pukul 7 kan. Macam mana nak baring? Ada kali 12.30. Kadang-kadang tak sempat sunat subuh pun. Allahu akbar. Lemahnya kita ni. Allahu akbar. Dan saya tinggalkan hadis Nabi. Nabi sebut pada kita, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku pada zaman kerosakan umat. Maksud rosaknya umat ni apa? Melupakan sunnah Nabi ini, maka akan diganjarkan kepadanya pahala syahid. Satu riwayat, pahala 100 syahid. Dia telah mendapatkan pahala 100 orang mati syahid kerana mengamalkan sunnah Rasul di zaman kerosakan umat. Apa zaman rosaknya umat? Ditinggalkan amalan sunnah tersebut. Last. Lepas main sunat subuh, okey. Amalan bacaan di dalam solat sunat subuh, apa yang diajarkan oleh para ulama? Saya sebut ini diajarkan oleh para ulama, bukan pandai-pandai saya tak. Biarlah amalan kita ini ada panduan. Kenapa Ustaz? Supaya di akhirat kelak kita bangkit dengan mereka. Kenapa kita baca kitab Imam Ghazali? Moga-moga dengan amalan yang kita, bukan amalan, dengan kita belajar ini, walaupun tak kuat nak amal keseluruhannya, tapi ada tanda dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hujah dengan Allah besok untuk kita bangkit dengan mereka. Macam mana, bagaimana caranya nak bangkit dengan mereka? Yakni melazimi apa ilmu yang ditinggalkan oleh mereka. Bagi mereka yang tak ambil daripada para ulama, biarkan mereka dengan hawa nafsu mereka. Kita dah tahu akhir zaman memang begitu keadaannya. Memang begitu keadaannya. Kamu bawalah hujah bagaimanapun, kalau mangkuk itu tertangkup, tertutup, bagaimana hujah, banyak mana kamu cakap pun, dia takkan masuk. Kamu curah bagaimana air pun padanya, tetap tak masuk dalam mangkuk tersebut kerana tertutup. Begitulah akhir zaman. Mereka menolak para ulama ni biasanya tertutup hati mereka. Memang tak nak dengar pun sebenarnya. Jadi buat apa kita bazir masa kita untuk hujah dengan mereka? Banyak lagi benda yang kita nak amalkan dan nak kita tuntut apa rahsia di sebalik yang disyarahkan oleh para ulama kita. Baik, antara sunnah bacaan di dalam solat sunat subuh yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, apa dia? Yang pertama, membaca surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Bagus tadi. Yang kedua, rakaat yang kedua membaca surah Alam Tarakai Al-Fil. Fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu pertama. Yang kedua, mengamalkan surah Al-Kafirun
Di dalam surah di dalam rakaat yang pertama, yakni qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di dalam solat sunat subuh. Disyarahkan oleh Imam Nawawi, katanya sahih amalan ini dan makbul amalan ini, sebab dia dah amal. Apa makbul amalan ini? Mereka yang mengamalkan bacaan ini dalam solat sunatnya dipelihara daripada musuh pada hari itu. Dipelihara daripada musuh pada hari itu, sepanjang hari itu. Ya ke ustaz? Orang sekarang banyak tanya macam tu. Ya ke ustaz? Tak amal lagi pun. Ya Allah Rabbi. Tak amal lagi pun. Allahu Akbar. Dapat? Baik. Apa dah? Kemudian pergilah ke masjid dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Kita dah syarahkan bab ini. Ustaz, apa beza kalau orang sembahyang berjemaah kat rumah dengan orang sembahyang berjemaah di masjid? Berjemaah kat rumah dapat tak pahala 27 kali ganda? Dapat. Tapi hanya pahala sunnah berjemaah. Sunnah. Bukan sunnah, sunat. Sunat berjemaah itu. Kalau jemaah di masjid ataupun surau, apa hukumnya? Kita lakukan ini. Ini bukan sunat. Melakukan berjemaah di masjid ataupun surau, apa hukumnya? Fardu kifayah. Maka pahala fardu didapati oleh kita. Fardu dalam solat fardu, pahala fardu dalam solat tersebut, dan pahala fardu kifayah dalam berjemaah. Beza. Beza. Kita tak nampak sekarang. Besok kita meninggal, kita tahu beza dia apa. Oh, ini rupanya. Tapi tak boleh balik dah. Rugi kita. Rugi kita. Kena jaga. Akhir zaman ini paling banyak tandanya juga, kata para masyayikh kita, bimauti fuja'ah, mati terkejut. Mati terkejut dengan dua makna, saya pernah sebut dulu. Pertama, dengan penyakit-penyakit yang ada. Sekarang ni tak ikut umur dah. Dulu boleh kata umur juga, ikut umur ni apa, sakit tua. Oh iyalah, memang dah ada. Macam mana, contoh penyakit 3 sangkat. Sekarang ni tak kira dah. Pom, accident, meninggal. Pom, jatuh begini. Pom, covid. Pom, macam ni. Apa lagi sekarang penyakit? Monkeypox. Macam-macam lah, Allahu Akbar. Kena meninggal. Lagi apa? Penyakit, tu. Saya pun sebut. Dia ada F kan? HMFD kan? Payahnya nak sebut. Macam-macam penyakit lah akhir ni. Maka jagalah kita. Jaga diri kita ini dengan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil enteng amalan-amalan fardu ini. Jangan ambil enteng amalan berjemaah. Jangan ambil enteng. Sebab itulah kekuatan kita. Kemudian, kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Ni kita dah bahas panjang sebelum ini. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, ambil enteng, sambil lewa, mudah-mudah sahaja, tak apalah, tak buat pun tak apa, dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Kalau awal ini tanda mereka yang berilmu tak mampu berjemaah subuh. Allahu Akbar. Maksud saya lah ni. Tak mampu berjemaah subuh. Maka apa guna, kata Imam Ghazali, kamu menuntut ilmu? Kamu bohong dengan diri kamu. Pertama, kamu bohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda kamu tidak ikhlas menuntut ilmu itu, tak mampu kamu amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berjemaah. Wahai orang SL, berjemaahlah kamu pada waktu subuh. Tanda kamu ikhlas menuntut ilmu. Tanda kamu ikhlas menuntut ilmu. Apa tanda lagi bagi mereka yang apa tujuan menuntut ilmu?
Kata Imam Ghazali diamalkan. Tambah lagi 3, disyarah oleh para ulama. Tujuan menuntut ilmu juga, pertama untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tak boleh tinggikan agama Allah. Bohong. Bohong. Orang ada ilmu, dia tahu apa beza sembahyang sunat, sembahyang fardu secara berjemaah dengan sembahyang fardu tidak berjemaah. Ada bezanya. Maka bagaimana kamu nak tinggikan agama Allah secara zahirnya kalau tidak tertegak pada diri kamu sendiri? Maka diri kita ni menandakan tinggi ataupun tidak tingginya agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, untuk menutup kalam jahil. Tujuan menuntut ilmu. Apa dia? Menutup kalam jahil. Apa dia? Membezakan kamu dengan orang jahil adalah dengan jalan menuntut ilmu. Kena ingat, jahil itu sesat. Jahil itu sudah sesat sebenarnya. Jahil sudah dikategorikan di dalam kesesatan. Dan para ulama menyebutkan untuk keluar daripada kesesatan tersebut adalah jalan dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan adalah seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini tujuan ilmu yang dituntut adalah diamalkan, bukan dihujah. Bukan dijadikan hujah. Keadaan kita banyak dijadikan ilmu sekadar hujah sahaja. Sekadar hujah sahaja. Tahu tak baca kunut? Tahu. Kunut nazilah pun saya tahu, Ustaz. Tapi subuh tak bangun. Subuh tak bangun. Kamu tahu tak amal yang ini? Tahu, Ustaz. Kamu tahu tak hukum ini apa? Tahu. Ada ilmu. Tapi tidak mampu dijadikan amalan. Hanya dijadikan hujah. Hujah dia apa? Saya tahulah. Itu pertama. Dan penyakit itu akan bertambah apa dia? Apabila ditegur satu amalan. Mereka yang tak mampu. Tanda ilmu tidak berkat pada diri dia. Dia tak mampu nak amal. Kemudian dijadikan hujah pada diri dia. Dan yang kedua, dijadikan hujah pada orang lain. Jadi dia menuntut ilmu untuk berhujah dengan orang lain. Ini penyakit orang menuntut. Jaga-jaga kan? Jaga-jaga. Sikit lagi boleh? Bila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Ini sunnah Nabi. Imam dah tahiyat akhir, jalan dengan tenang. Jalan dengan tenang. Apa yang disyarahkan oleh para ulama di sini? Untuk apa? Untuk menjaga kualiti sembahyang kita. Kamu datang bukan untuk mendapatkan berjemaah saja, tidak. Tapi menjaga adab kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang kena ingat. Tekan lift tu punya ni, cepatlah ni dah lewat ni. Berlari dan sebagainya. Berjalan dengan tenang dan tenteram. Dan jangan terburu-buru, dah hendaklah engkau sambil membaca doa ini. Ini kita dah sebutkan, doa ini kita dah bacakan dan telah diijazahkan amalan dan doa ini. Kita mengambil berkat awal ini sebagai tanda kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalan ke rumah Allah akan menjadi hujah ketika kita berjalan menuju ke mahsyar. Kena ingat, mereka yang berjalan pada gelap, kata Nabi SAW, sabda Nabi kan, mereka yang berjalan ketika gelapnya malam ataupun gelapnya hari untuk menuju pada rumah Allah Subhanahu wa taala, akan dipertingkatkan cahaya ketika dia berjalan ke mahsyar nanti. Kena ingat, di mahsyar kita dah syarahkan, mahsyar tidak ada cahaya. Matahari memang ada tapi tidak mengeluarkan cahaya, hanya mendatangkan azab kepada kita. Dan kita akan berhajat kepada cahaya-cahaya amalan kita. Antara yang mendatangkan cahaya besok, ini petunjuk yang menerangi jalan kita ke mahsyar, adalah cahaya amalan kita, yakni menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik. Minggu depan kita sambung adab-adab masuk ke dalam masjid. Orang yang jaga adab dalam masjid, dia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga adabnya di setiap tempat yang dia pergi. Kebanyakan mereka tidak menjaga adab di dalam masjid, dia tak mampu menjaga adab di luar masjid. Kalau mampu pun dibuat-buat. Dibuat-buat. Kerana orang tu dia muliakan, maka dia beradab.
adab itu tidak datang dalam hati dia. Kerana apa? Dia gagal melakukan adab di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak menjaga adab di dalam masjid, dia juga gagal menjaga adab di dalam rumahnya. Ulama sebut. Kenapa gagal berlaku adab di dalam rumah? Kerana gagal melakukan adab di dalam masjid. Bagaimana nak melakukan adab di dalam masjid? Masjid pun kita tak pergi. Masjid pun kita tak pergi. Kita akan bahagikan kenapa. Sebab di masjid inilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tuan-tuan? Puan-puan? Jelas? Semoga Allah pilih kita untuk sentiasa menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Cantik Imam Ghazali awal. Adab nak pergi masjid pun ada adab. Nak pergi tu pun ada adab. Allah. Lemahnya kita tak dapat amal. Semoga Allah pilih kita dalam mengamalkan adab-adab ini insya-Allah. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja pada saya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk daripada nafsu amarah, kelemahan saya. Semua yang kita dengar pada hari ini Allah beri kekuatan pada diri kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan sampaikan insya-Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.